Perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 Harimau Malaya menentang Hong Kong. Setelah berjaya menewaskan Turkmenistan 1-0 5 hari yang lalu, kini Harimau Malaya sekali lagi berhadapan dengan pasukan kebangsaan Hong Kong dalam perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu adalah pada bulan Jun 2022 sebelum mengharungi pusingan ketiga kempen kelayakan Piala Asia 2023. Ketika itu, Harimau Malaya berjaya mengatasi Hong Kong 2-0 hasil jaringan penalti Safawi Rashid dan sepakan percuma legenda hidup Syafiq Rahim. Kesebelasan dan formasi. Harimau Malaya bermula dengan 4-3-3 tetapi kali ini dengan kesebelasan yang sedikit berbeza berbanding perlawanan menentang Turkmenistan. Matthew Davis digantikan Quentin Cheng di posisi right back, manakala tiga midfield adalah gandingan Noah Laine, Nur Azam Aziz serta Paulo Josue. Syahrul Saad kembali bergandingan bersama Dion Kools selaku centre back. Hong Kong juga turun dengan formasi sistem yang sama iaitu 4-3-3. Plan taktikal Pangon jika Azam Aziz berada dalam kesebelasan bersama Corbin Ong. Tugas Azam adalah untuk menarik pemain wing forward atau winger pasukan lawan ke wide area sisi kiri demi membebaskan Corbin tinggi di atas ketika fasa building up from the back. Azam memang jarang akan berada di central area, seperti dalam klip ini di mana Azam berada di wide area sisi kiri untuk memberikan situasi 1 lawan 1 untuk Corbin di dalam half pasukan lawan. Corbin akan menanti diagonal ball atau vertical ball dari bawah. Oleh itu, kita sering lihat bagaimana Shihan, Dion Kools dan yang paling kerap ialah Syahrul Saad melakukan diagonal atau vertical ball, mencari pemain fullback yang naik ke dalam half pasukan lawan. Klip ini menunjukkan bagaimana Syahrul Saad melakukan diagonal atau vertical ball mencari pemain fullback. Jika pemain fullback berada agak ke bawah, Syahrul akan melakukan diagonal ball mencari pemain wing forward. Di separuh masa kedua juga masih ada diagonal ball atau vertical ball yang dimainkan oleh Syahrul Saad. Building up dengan cara begini membuatkan Noah Laine jarang mendapat bola jika beliau sendiri tidak aktif mencari dan meminta. Mungkin taktikal begini asing bagi beliau dan perlawanan ini adalah medan adaptasinya. Begitu juga dengan Paulo Josue. Building up dengan diagonal ball mencari pemain fullback yang tinggi di dalam half lawan membuatkan seakan-akan Paulo jarang mendapat bola. Ini kerana beliau hanya boleh dikatakan aktif setelah bola melepasi half line. Sebenarnya Pangon sudah pernah bermain dengan taktikal begini beberapa kali, namun kali ini game plan beliau sukar diterjemahkan dengan baik, terutamanya apabila tiga pemain midfield tidak mempamerkan asas bola sepak yang berkualiti. Azam Aziz umpamanya beberapa kali bocor ketika menahan bola dan melakukan first touch yang heavy. Begitu juga dengan Paulo Josue yang kerap sekali kehilangan bola ketika fasa attacking organisation atau ketika dalam fasa transisi. Tidak seperti ketika beliau bermain bersama KL City FC. Dan sudah tentu yang terlihat dengan jelas adalah kesalahan-kesalahan Noah Laine yang selalu saja kehilangan bola seperti yang dipamerkan dalam klip ini. Lihat di sini bagaimana beliau terlalu lambat membuat hantaran sehingga dipintas lalu kehilangan bola. Klip ini pula menunjukkan masalah struktur building up Harimau Malaya serta sekali lagi kelewatan Noah Laine melepaskan hantaran meski memiliki beberapa pilihan hantaran sehingga beliau dikepung dan bola dirampas oleh lawan.
Berlaku konflik taktikal ketika Hong Kong melakukan high pressing kepada Harimau Malaya. Dua pemain fullback yang tinggi di dalam half lawan membuatkan pemain pivot tiada pilihan untuk lay off bola ke wide area jika lawan menekan dan tidak sempat melakukan vertical atau diagonal ball. Ruang antara first line dengan second line terlalu besar dan mudah dieksploitasi lawan jika building up gagal. Lihat di sini bagaimana ketiadaan fullback yang berada sudah tinggi dalam half lawan membuatkan fasa building up gagal dijayakan dengan lancar. Jarak fullback dan pemain number 10 yang terlalu jauh dengan pivot memudahkan lawan mengeksploitasi ruang ketika fasa transisi mereka. Satu perkara yang positif adalah elemen high pressing yang dikekalkan seperti ketika perlawanan menentang Turkmenistan tempoh hari. Memang Harimau Malaya menekan lawan dengan intensiti tinggi dan menyukarkan Hong Kong untuk building up from the back. Malah gol pertama jaringan Akhyar Rashid juga berpunca daripada elemen high pressing ini. Bagaimana ketika Hong Kong back pass untuk meredakan tempo setelah transisi, Harimau Malaya menekan mereka sehingga terhasilnya gol pertama. Separuh masa kedua, Pan Gon memasukkan Syamir Kuti dan juga Stuart Wilkin bagi menggantikan Noah Laine dan Azam Aziz. Tidak dapat dipastikan jika arahan taktikal beliau juga berubah, tetapi gandingan Syamir dan Wilkin lebih mengawal ruang dan masa di bahagian tengah berbanding gandingan Noah Laine dengan Azam Aziz. Syamir sendiri umpamanya lebih berinisiatif untuk meminta dan mencari bola dengan bersungguh-sungguh berbanding Noah Laine. Juga terjadinya pertukaran hantaran antara beliau dengan Stuart Wilkin dengan kerap. Ia adalah sesuatu yang jarang terjadi antara Azam dengan Noah di separuh masa pertama. Situasi itu memberikan elemen positif terhadap gameplay Harimau Malaya yang kesannya seperti terlalu terburu-buru dan agak direct di separuh masa pertama. Setidaknya ada gerakan dan permainan kombinasi antara dua pivot ini di separuh masa kedua. Hong Kong juga sebenarnya bukanlah pasukan yang lebih baik daripada Harimau Malaya, tetapi peluang dan ancaman mereka hadir daripada kesilapan-kesilapan individu pemain Harimau Malaya sendiri. Ia juga hadir daripada konflik taktikal yang dinyatakan, keinginan Pan Gon bermain long ball kepada fullback atau wing forward demi melepasi first line dan second line pressing terkadang memakan diri apabila Hong Kong melakukan high pressing yang agresif.